Kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in bersurat 234. Petok yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wal khilafu fil ikthari min wahidin ay urfan ma'al iqtisari 'alal akadi minal akhari wa illa fa sawmu yaumin afdalu min rak'ataini. Perselisihan di sini adalah dalam keadaan bila suatu ibadah tersebut banyak-banyak dikerjakan menurut penilaian umum uruf, sedang ibadah satunya lagi dikerjakan yang muakkadnya sahaja. Kalau tidak dalam keadaan seperti itu, maka puasa sehari adalah lebih utama daripada solat 2 rakaat. Ini sambungan hak berkaitan dengan selebih-lebih ibadah badan adalah sembahyang. Sembahyanglah selebih-lebih ibadah badan selepas daripada 2 kalimah syahadah. Yang mana 2 kalimah syahadah ni kita ucap hukumnya sunat. Tiba-tiba 2 kalimah syahadah lebih daripada sembahyang. Sembahyang hak tu hukumnya wajib. Macam mana mengucap 2 kalimah syahadah yang sunat? Ini bukan cerita dalam sembahyang lah ni. Dalam sembahyang kita maklumlah, 2 kalimah syahadah tu adalah dalam bacaan tasyahud akhir. Ini cerita di luar sembahyang. Jadi mengucap 2 kalimah syahadahnya sunat. Sembahyang 5 waktunya wajib. Tiba-tiba mengucap sunat ni lebih besar daripada sembahyang. Dia bukan diri mengucap yang hukumnya sunat tu, pengertian 2 kalimah syahadah. Pengertian 2 kalimah syahadah, penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah, penyaksian Nabi Muhammad utusan Allah. Penyaksian itulah yang paling besar. Sebab apa? Sebab syarat nak sah sembahyang, penyaksian itulah Islam. Syarat nak sah puasa, zakat, haji, penyaksian itulah Islam, tu syarat sah. Maka besarlah Islam, syarat sah sembahyang, puasa, zakat, haji, iaitu Islam mana? Pengertian 2 kalimah syahadah. Islam itu adalah pengertian 2 kalimah syahadah. Ada ni. Kita faham Islam mendirikan sembahyang. Kita faham Islam mengeluarkan zakat. Kita faham Islam berpuasa. Kita faham Islam mengerjakan haji. Jadi kita nak hurau macam mana? Kalau kita baca kitab, syarat sah sembahyang yang pertama Islam. Kita faham Islam tu bersembahyang. Kita faham Islam tu mengeluarkan zakat, berpuasa. Jadi syarat sah yang pertama Islam. Kita nak huraikan Islam macam mana? Macam mana kita nak huraikan Islam? Syarat sah sembahyang yang pertama. Kita nak huraikan syarat sah sembahyang pertama Islam, yakni sembahyang, yakni zakat bayar, puasa, dia berpuasa, dia mengerjakan haji, barulah sah sembahyang. Jawab gitu. Maknanya kalau orang tu zakat tak bayar, sembahyang tidak sah. Kalau orang tu puasa Ramadan tidak, sembahyang tidak sah. Kalau orang tu tidak mengerjakan haji, sembahyang tidak sah. Bukan syarat sah sembahyang pertama Islam. Kita faham Islam ni bersembahyang. Kita faham Islam ni mengeluarkan zakat. Kita faham Islam ni berpuasa. Bukan Islam ni 2 kalimah syahadah tu Islam. Ada ni. Adapun sembahyang, puasa, haji itu panggil takmilah dia. Untuk kesempurnaan Islamnya pergi kepada sembahyang, zakat, puasa, haji. Islamnya duduk di 2 kalimah syahadah. Nak takmilkan Islam baru pergi pada sembahyang, zakat, puasa, haji. Adapun Islamnya 2 kalimah syahadah. Apa dia? Pengertian dia. Apa pengertian 2 kalimah syahadah? Penyaksian kita tu hanya Allah Ta'ala jua Tuhan. Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila penyaksian kita Allah Ta'ala jua Tuhan, kita akan terima bulat-bulat segala ketetapan yang datang daripada Allah yang ianya jua Tuhan. Ada ni. Itu dia Islam. Itu dia syarat sah sembahyang, zakat, puasa, haji yang pertama. Kalau kita tak terima sebahagian daripada
ni perkara agama, bukan orang yang ada syahadah, itu bukan orang Islam, sembahyang zakat tidak akan sah. Diterima berkaitan dengan ibadah, diterima berkaitan dengan muamalah, munakah, janayah, itu hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum agama Allah. Bab qisas, hukum agama Allah. Bab hudud, hukum Al-Quran. Ada ni. Bab dia, hukum agama Allah. Kena terimalah sekaliannya. Sebab apa? Sebab kita hanya Allah jua Tuhan. Ayat Quran yang sama, kutiba alaikumus siyam, difardukan atas kamu puasa. Kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kamu qisas, balas seumpama. Kalau bunuh balas, kalau cedera balas. Kemudian kalau bunuh pula, ada bunuh yang dengan sengaja, ada bunuh dengan terlupa, tersalah, ada yang memang perbuatan tu tak berkait dengan kematian tapi jadi mati. Hak bunuh dengan sengaja ni hak macam tikang tu, betul-betul lah. Hak bunuh tak sengaja ni kita tumbuk je. Tumbuk ni adat kata bukan membunuh, tiba-tiba kena molek, mati dia. Tu bunuh ni tak sengaja. Kita ni buat kerja, contoh kita buat kerja tebang pokok terbalik, kena orang mati. Tebang pokok ni bukan kerja membunuh, tapi orang tu jadi mati. Bagaimana? Tak sengaja, tersalah. Macam mana hukum dia? Tu balik pada hukum agama. Dia ada diat dia. Kalaulah bunuh yang sengaja, dimaafkan oleh keluarga, ada diat dia 100 ekor unta. Diat mughallazah, ada 100 ekor unta. Kalau seekor unta 10,000, juta kena bayar. Ini hukum agama ni. Siapa yang maafkan? Keluarga si mati. Keluarga. Kemudian keluarga si mati dapat ini sagu hati. 100 ekor unta, juta kalau kita kata sekarang. Mana keluarga si mati, maknanya tak berat dah lah. Sebab apa? Sebab orang mati tu tonggok keluarga. Sekarang ni ada bayaran 100 ekor unta, sejuta. Mana lega lah keluarga tu. Sekarang kita tak. Orang yang membunuh orang lain yang maafkan, bukan keluarga si mati. Maafkan free. Keluarga si mati tak boleh sesang habuk. Macam mana? Hukum agama yang memaafkan keluarga sahaja, orang lain tak boleh campur tangan. Maaf, kena bagi 100 ekor unta. Ni hukum agama. Tak ada ni. Kalau mati hak contohnya hak bukan hak pekerjaan membunuh, macam bawa kereta. Tu bukan kerja membunuh. Tiba-tiba aksiden mati. Diatnya apa? Nak kena bayar macam mana? Terbalik pada hukum agama. Ini semua akan bawa manfaat belaka ni. Ada ni. Cederakan orang, pukul, pecah kepala orang. Diat dia 5 ekor unta. Patah gigi orang apa semua. Diat dia ada tu. Bukan saja-saja dak. Tu hukum yang ada denda dia. Ni semua hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak tahu ni hukum agama. Kalau tahu, tak ada dah kitanya. Yang terbaik memanglah kita berpegang begitu dah lah. Sebab itu hukum Allah. Pastilah terbaik. Takkan kita nak ikut mana lagi. Tapi nak cerita itu syahadah. Penyaksian kita Allah Ta'ala juta kita akan terima sekalian. Maka barulah dipanggil kita orang Islam. Barulah sah sembahyang, sah zakat, sah puasa, sah haji. Tu kata Islam ni syahadah. Hak lebih besar daripada sembahyang apa? Dia syarat untuk sah. Mana pengertian syahadah? Jadilah orang tu orang Islam. Lepas daripada syahadah, pergi pada sembahyang. Mengiringi sembahyang ni, khilaf ulama. Ada kata puasa, ada kata haji, ada kata zakat. Hak lebih afdal selepas daripada sembahyang. Hak nombor 2, tak ada khilaf lah, sembahyang lah. Hak nombor 3, ada setengah mengatakan puasa, ada setengah mengatakan haji. Sebab apa haji lebih daripada puasa? Sebab haji ni membabitkan duit dan membabitkan tenaga. Haji kan, puasa tubuh badan je. Tapi kalau haji, tubuh badan lagi. Kemudian duit lagi, maliyah. Adapun kalau puasa tubuh badan saja. Kalau zakat harta saja, maliyah saja. Tapi kalau haji, badan pun di situ,
maliyah pun di situ. Haji lebih. Ada kata dak, zakat lebih walaupun harta saja pun, sebab zakat ni bagi manfaat umum. Zakat ni bagi manfaat umum. Pada ni atau khilaf ulama setengah patu wakilah ghairu zalik, ada setengah pandangan hak lain daripada puasa, zakat, haji. Apa pula hak lainnya? Kata setengah pandangan hak paling afdal selepas daripada sembahyang adalah jihad. Atau ada dinyatakan dalam kitab ni i'anatut talibin. Kemudian dalam kitab Ihya Ulumuddin pula dia kata mana afdal itu tengok pada ahwal keadaan dia. Mana kemungkinan ahwal keadaan itu afdal puasa, kemungkinan ahwal keadaan dia afdal zakat. Ahwal dia tu. Ada orang ni dia kalau bak lapar dia boleh boleh tahan kalau bak lapar, tapi kalau bak duit infak ni dia agak sayang sikit, maka orang seumpama ni afdal zakat daripada puasa. Tu kata Imam Ghazali. Maknanya mana lebih afdal antara puasa, zakat, haji semua ni? Tengok pada ahwal dia, tengok pada ahwal. Sebab apa? Sebab sedekah orang kaya yang agak bakhil dengan 1 dirham lebih afdal daripada mendirikan 1 malam, lebih afdal daripada puasa 3 hari. Sebab apa? Sebab dia nak sedekah ni, dia ni kedekut ni. Boleh sedekah ni besar lagi daripada qiyamul lail, besar lagi daripada puasa 3 hari. Tapi kalau dia ni jenis pemurah sangat-sangat, tapi nak qiyamul lail payah dianya, maka afdal qiyamul lail lagi bagi dia. Kan kita ni kan benda sunat ni, lepas tu kita hak wajib tetap dah wajib ni, zakat hak wajib, puasa tak cerita dah haji ni, kita cerita hak sunat. Hak sunat ni berlebih kurang di antara satu sama lain. Kita ni ada orang dia kalau bak sedekah, zakat tak wajib, sedekah wajib, ni sedekah sunat. Kalau bak sedekah dia nombor 1, bunyi sahaja perlu kepada infak dia dulu lagi. Ada orang seumpama tu pemurah sangat-sangat, tapi semai sunat malah puasa sunat dia tak boleh puasa, dia nak makan je. Jadi orang kaya kan, nak makan je. Kalau puasa sunat minta maaf, puasa Ramadan tu wajib tak ada arah lah. Pada ni ada orang semai sunat rajin, semai sunat rajin, lalu tongkok depan dia buat tidur je. Apa? Sayang, kedekut. Ada orang puasa rajin, kalau buat puasa nak dia rajin, tapi semayang kodoh-kodoh rawatik gitu je, main lebih tak ada. Tu tak sama tu. Betullah kalau Tuhan wi kita mana-mana kekuatan untuk amal yang sunat, kita buat sungguh-sungguh, jaga keikhlasan. Ada ni. Kita kata Allah dia tu malas semai sunat. Tapi tempat kita semai sunat tu, infak dia lah tu hak banyaknya. Kita tengok kata kan, sudah semayang bangun, dah semayang bangun, kita semai sunat, kita kata dia malas semai sunat. Kita tak sedar tempat kita semayang tu siapa infak, dia yang infak. Jadi main sunat kita dia boleh pahala, sebab dia infak tu bangunan lah. Kita kata dia malas main sunat, kita rajin, tapi kita infak tak ada. Ada orang ni yalah semai sunat rajin, baca Quran tak pandai. Ada orang rajin baca Quran, khatam Quran, tak sama, sama beri. Ada orang bak infak dia tak ada lah, dia orang susah. Bak semai sunat tu dia kurang-kurang sikit dianya, tapi kalau bak khidmat tak ada lah, dia lah, harap ke dia lah. Ada dia seorang majlis surah tu pustih mulai harap ke dia seorang. Ada ni harap pada hak rajin main sunat dia tengok barang atas-atas sepak, bukan kata nak ambil, dia sepak dengan kaki je. Dia sepak dengan kaki gitu, tak ada kata ambil barang tu dia letak tepat dah, dia sepak dengan kaki je. Rajin main sunat, rajin baca Quran, rajin berzikir, khidmat tenaga, kedekut sayang. Ni walaupun dia malas main sunat pun, kalau bak khidmat dia rajin. Dia tak boleh nak tengok. Ada orang gitu kan, ada orang jenis tak boleh nak tengok. Kalau sepoh-sepoh tak boleh nak tengok,
serabut dia akan kemah juga. Kita ni tak apa sepah pun tak apa. Nak suruh kita sipang, minta maaf lah, malah. Badan dia bab sunat ni dia lebih kurang. Nak cari orang tu lengkap semua hak sunat ni, lah. Mana hak setakat kita, hak mana hak tahu kita. Kita buat sungguh-sungguh dengan ilmu dan kita jaga keikhlasan. Jangan nak tengok orang lah. Tengok orang. Ada orang dia cukup rajin puasa sunat. Puasa sunat. Dia kata dia senang seumpama. Itu bahagian dia. Ke mana? Wajib cukup lah. Ni cerita sunat. Jadi pandangan Imam Ghazali ni tengok pada ahwal seseorang. Dia hak mana kau hak dia kena mujahadah. Antara zakat dengan puasa, hak mana dia nak kena mujahadah. Hak mana hak lebih kuat nak kena mujahadah, atau lebih afdal bagi dia. Tapi kita tak pernah nampak lah wajib hak sunat baru kita nampak. Antara puasa sunat dengan sedekah sunat, mana hak dia nak kena mujahadah. Dia kalau puasa sunat biasa-biasa je. Hak sedekah sunat ni nak kena mujahadah ni. Sebab dia sayang sikit ni, maka afdal bagi dia adalah sedekah sunat tu. Orang ni sedekah sunat dia pemurah. Tapi kalau puasa sunat, tu kena mujahadah sungguh tu. Tak tahan nak puasa sunat ni. Puasa sunat. Siapa masa tengah hari, macam-macam alasan lah. Orang ajak makan lah, kena ambil hati kawan. Dah kawan ajak makan, macam-macam alasan. Sebab apa? Sebab dia lemah tu dalam bab lapar. Maka afdal bagi dia nya puasa. Sebab apa? Sebab dia kena lebih mujahadah. Hak sedekah duit tu, dia tu mudah-mudah jadi hulu. Dia tak penyayang. Mana lebih afdal? Berkhilaf mengikut ahwal keadaan masing-masing. Itu pandangan Imam Ghazali. Hak berkata hak lebih afdal selepas daripada syahadah, selepas daripada sembahyang. Ada pun mengatakan jihad lebih afdal selepas daripada sembahyang. Kemudian hak khilaf di sini, hak berkaitan dengan kalau satu-satu ibadah tu kita sama-sama banyak, sama-sama sedikit contohnya. Tapi kita nak bicara bab banyak sedikit ni, kita tak akan pergi kepada hak kewajipan. Sebab kita kena pergi kepada amal-amal yang sunat. Sebab terdahulu selebih-lebih kefarduan sembahyang, selebih-lebih amal sunat sembahyang sunat, selebih-lebih sunat dalam ibadah sunat dalam ibadah sembahyang. Kalau haji sekaya mana orang tu, jutawan milioner sekalipun, sekali je hak wajibnya, tak ada lebih dah. Yang sini nak banding ni mana lebih, mana afdal ni bergantung kepada sama-sama banyak. Tapi hak sunat lah ni sama-sama banyak. Sembahyang sunat lebih afdal daripada puasa sunat. Hak mana ni? Sembahyang sunat dengan puasa sunat sama banyak. Sebab tu dia kata kalaulah sembahyang sunat hanya 2 rakaat, hak tu sembahyang sunat sehari lebih pada puasa sunat lah, sebab dia panjang. Apa dah ni? Kan kita kata tadi kan, sembahyang sunat adalah ibadah sunat yang paling afdal. Nak banding dengan puasa sunat, nak banding dengan sedekah jariah, afdal sembahyang sunat lagi daripada puasa sunat, daripada sedekah jariah. Hak ni kalau hak sama-sama banyak ataupun sama-sama sedikit. Tapi kalaulah contohnya puasa sunat ni sehari, dia sembahyang sunat 2 rakaat aja, berapa minit je 2 rakaat, maka afdal puasa sunat. Sebab apa? Sebab dia sehari panjang. Dah tadi kata selebih-lebih ibadat sunat sembahyang kalau sama banyak. Sembahyang banyak, puasa sunat banyak, lebih sembahyang sunat banyak tu lah. Tapi kalau sembahyang sunat 2 rakaat patut puasa sunat sehari, takkan lebih puasa sembahyang sunat 2 rakaat pula. Sebab tu dia kata fasaumu yaumin afdalu min raka'ataini. Puasa satu hari tu lebih afdal daripada sembahyang 2 rakaat. Apa dah ni? Dia gini, bukan kata hak sembahyang sunat dengan puasa sunat. Sembahyang sunat sama sembahyang sunat apa? Ni cerita hak sama-sama sembahyang. Cerita sama-sama sembahyang. Orang ni dalam tempoh masa 10 minit kita letak 10 minit. Dia 10 minit kawan ni
semayang 2 rakaat je 10 minit tu. Sebab apa? Sebab surah dia panjang, rokok dia lama, sujud dia lama. Kawan ni tak 10 rakaat tu, dia 10 minit tu boleh 10 rakaat dia ni. Makna dia perekah dia nak banyak rakaat. Hak tu pun khilaf ulama dah mana afdal. Sebab ni sama masa, sama-sama 10 minit. Hak ni 10 minit 2 rakaat je. Dah surah panjang mana dia baca? Rakaat sujud sama mana 2 rakaat sujud? Boleh 2 rakaat je lah 10 minit. Ni 20 minit kita letaklah boleh 2 rakaat dah sabar dah. Kita letaklah boleh berapa rakaat? 6 rakaat. 2 rakaat beri salam, 2 rakaat beri salam, 2 rakaat beri salam. 10 minit boleh 6 rakaat dia nya. Ni 10 minit sama je ni. 2 rakaat tu dah sudah-sudah lagi. Hak tu berkhilaf ulama dah tu mana lebih afdal. Ada sekata lebih afdal hak panjang tu lah. Sebab dia qiyam panjang, surah panjang, rokok panjang, sujud panjang. Afdal dia lah. Satu pandangan, ni walaupun qiyamnya pendek, rokoknya sekejap, sujudnya sekejap, dah qiyam dia berapa kali? Hak 2 rakaat, qiyamnya 2 kali. Hak 2 rakaat, rokoknya 2 kali, sujudnya 4 kali. Hak ni 6 rakaat ni qiyamnya 6 kali. Hak tu qiyam 2 kali je. Hak ni rokok 6 kali. Hak ni rokok 2 kali je. Hak ni sujud 12 kali. Hak tu sujud 4 kali je. Lebih hak ni lah dia kata. Khilaf ulama pula situnya. Tambahan pula orang hak semayang banyak ni, takbir ihram rukun, berapa kali dia boleh rukun? Hak wajib 3 kali. Hak 2 rakaat berapa kali takbir ihram? Sekali je. Hak boleh 6 rakaat ni, niat rukun tu niat tu rukun tu. Berapa kali dia boleh niat? 3 kali. Hak semayang 2 rakaat tu niat sekali je. Ada ni. Kalau kita rukun Fatihah, hak 2 rakaat 2 kali je rukun Fatihah. Hak 6 rakaat 6 kali rukun Fatihah. Hak 2 rakaat sekali je rukun tasyahud akhir, sekali je rukun selawat, sekali je rukun salam. Hak 6 rakaat 3 kali rukun tasyahud akhir, 3 kali rukun salam, 3 kali rukun selawat, 3 kali rukun salam. Mana banyak? Boleh pergi belakang lah situnya. Hak tu hak sama-sama semayang pun, tapi dalam tempoh masa yang sama lah ni, sama-sama 10 minit. Tapi kalau hak tu 10 minit, hak tu 20 minit, mesti lebih hak 20 minit lah, sebab dia panjang. Sesama semayang sama lah juga. Dia puasa sehari, hak ni semayang 2 rakaat. Dah kata selebih-lebih ibadah sunat, semayang sunat nak banding dengan puasa sunat. Dah semayang sunat tu 2 rakaat sekejap je, puasa sunat sehari. Kalau panjang masa, hak iksar panjang banyak ni, lebih panjang lah. Ada ni. Tapi nak sebut secara kasarnya, memanglah semayang sunat lebih-lebih ibadah sunat nak banding dengan puasa sunat, nak banding dengan sedekah sunat. Ada ni. Tapi kalau kira pula, kalau sedekah sunat, banyak mana sedekah sunat? Banyak. Lepas tu pahala dia berpanjangan, besar tu. Tapi kalau kira semata-mata ibadah sunat, semayang sunat dengan sedekah sunat, memang lebih semayang sunat. Tapi kalau sedekah sunat dia banyak, tempat orang semayang sunat tu pun sedekah jariah dia, nak kira mana? Sama juga kalau nak banding antara sedekah sunat dengan haji umrah sunat. Haji umrah sunat. Haji umrah sunat ni semayang di Masjidil Haram 100,000 kali ganda satu rakaatnya. Tapi kalau duit yang sama 10,000 tu dia sedekah sunat. Mana besar pahala? Kalau tengok besar pahala haji umrah sunat lah, sebab dia semayang di tanah haram Mekah 100,000 tu. Tapi orang sedekah jariah 10,000 ni, 10,000 ringgit lama mana hak sedekah jariah tu diambil manfaat oleh orang ramai, pahala berpanjangan. Hak tadi pahala berganda, tapi sekali tu je. Sedekah jariah ni pahala berpanjangan.
Daripada sedekah jariah kitanya jadi tempat pengajian. Lahir tempat pengajian orang-orang yang berilmu. Orang berilmu tu beramal. Orang yang sedekah jariah boleh pahala. Orang berilmu tu menyampaikan. Orang berilmu menyampaikan. Orang infak madrasah tu boleh pahala. Orang tu menyampaikan agama. Orang beramal pula. Beramal ni sampai bila-bila ilmu ni. Orang yang sedekah jariah boleh pahala sampai kiamat. Mana solat situ? Apa ada ni? Nak halusi pula hok kata antara sedekah sunat dengan haji sunat. Tapi ulama menetapkan di situ lebih afdal sedekah sunat. Sebab apa? Sebab manfaat umum. Al-mutaaddi khairun minal qasir. Ibadah yang bawa manfaat umum lebih afdal daripada ibadah hak untuk kita saja. Haji umrah sunat ni hak kita saja. Adapun sedekah jariah beri manfaat umum. Ada ni. Kalau kita nak dua-dua, kita nak dua-dua. Kalau kita haji umrah sunat, tak boleh pada sedekah. Kalau kita sedekah, tak boleh pada haji umrah sunat. Kita nak dua-dua. Nak dua-dua. Hak duit untuk haji sunat kita tu, kita sedekah kepada orang lain supaya mengerjakan haji fardu. Tu mengiling pahala lah payah. Lagi besar pahala kerana payah. Sekarang ni kita kalau pergi Mekah boleh pahala haji sunat. Adik kita tak pergi Mekah lagi. Kita pun duit tu kita pada adik kita sedekah jariah, boleh pahala sedekah jariah. Adik kita pergi Mekah boleh pahala haji wajib, kita boleh pahala haji wajib. Kalau kita pergi sendiri tak ada pahala sedekah. Kalau kita pergi sendiri boleh pahala haji sunat. Kalau kita sedekah pada adik kita sedekah tu kita boleh pahala sedekah jariah. Adik kita pergi Mekah, dia buat haji wajib, dia boleh pahala haji wajib. Kita pun boleh pahala haji wajib, kita duduk rehat di rumah. Mana? Tapi tak glamour lah. Glamournya macam mana? Saya pergi Mekah 2 kali dah, 3 kali dah, 4 kali dah, terlepas nak pergi pula. Glamour. Situ orang kali. Kalau tak jaga pula keikhlasan, habis dicing pula kayak gini. Tak ada payah-payahnya. Kita duit yang sama, kita beri ke adik-adik kita. Mungkin Mekah haji wajib. Macam cerita kat orang lah. Senang, sama. Kita pun mudah jaga hati. Kita boleh pahala sedekah jariah. Adik kita pergi Mekah mengerjakan haji wajib. Kita sebut adik ni hak paling hampir pun sayang dah. Nak kata warna kita ni kalau adik diri pun sayang. Kalau adik diri pun sayang, nak pergi ke orang lain. Nak pergi ke orang lain, adik diri pun sayang. Kita contoh adik pun adik lah. Orang lain payah pula. Orang lain payah pula. Tapi ada orang dia beri pada orang lain. Saya boleh dah. Lama dah ni. Lama dah. Bertahun-tahun dah. Orang beri duit untuk pergi Mekah. Kita ambil, kita pun daftar. Lepas tu tunggu panggil. Kenapa tak rayu? Pasal sayang nak tinggal Kelah. Pasal nak tinggal Kelah. Mana kalau dia panggil, kita pergi lah. Makna orang tu beri untuk pergi Mekah. Orang tu haji wajib. Bukan nak beranak pun. Beri untuk mengerjakan haji wajib. Mana kalau dia pergi, dia boleh pahala haji wajib. Dah kita buat lagi, dah tak panggil lagi. Gitu je lah. Simpan dah, daftar lalu dah, dia pun tak panggil lagi. Nak rayu-rayu apa semua ni, sayang nak tinggal Kelah pula. Sayang nak tinggal Kelah. Tu hak haji wajib tu. Kalau setakat nak ajak pergi umrah, kita minta maaf semua, minta maaf lalu dah. Macam-macam lah ni nak ajak pergi umrah, tanggung sepenuhnya. Tak apalah, kita nak wajib je dulu. Kalau haji umrah wajib kita pergi. Kalau hak sunat tu insya-Allah lah kemudian lah. Sebab apa? Nak tinggal mengajar sayang. Gitu je lah. Siap siapa nak buat jadi macam dia lah. Bagi allowance lah apalah, pergi umrah bagi allowance. Bukan jaga orang umrah. Jaga umrah tu pekerja dia dah. Cuma kalau ada kelapangan tazkirah, ada kelapangan tazkirah, tanggung beres semua sekali, patut dapat allowance harian pula. Tapi 2 minggu kita tinggal mengajar. Mengajar tu manfaat umum. Ni manfaat sendiri, hanya untuk peribadi kita. Maka afdal untuk manfaat umum. Ada ni, afdal untuk manfaat umum. Macam sebut tadi lah, sedekah jariah untuk manfaat umum. Haji umrah sunat tu untuk manfaat diri kita sendiri.
Sebab tu orang Arab heran orang Malaysia kita ni, orang Malaysia Indonesia sama. Dia kata mai Mekah haji sunat. Dia tanya, tak ada ke di tempat dia tu madrasah perlu bantuan? Adik-beradik ahli kampung hak miskin-miskin nak bantu, tak ada ke? Yang main Mekah semua hak sunat je. Orang ramai dah. Bila ramai-ramai jadi mudarat orang ramai. Tak ada ke di kampung dia tu pondok-pondok ke perlu bantuan? Orang-orang susah ke perlu bantuan? Keluarga perlu bantuan? Tak ada ke yang main Mekah ramai orang ni? Ramai dia di Mekahnya. Dan ramai tak di mudarat orang ramai. Dia hanya haji sunat je. Orang Mekah pun heran. Orang Arab ni dia haji pada masa budak, haji pada masa balik. Tu je. Tak macam orang Malaysia, orang Indonesia. Saya 10 kali masuk tak khabar. Saya 20 kali masuk tak khabar. Tu belum lagi orang petugas tu cerita lain lah tu. Dia kerja tugas dia dah tu. Jadi mana hak lebih afdal, tengok pada keadaan dia macam mana. Kalau kalau boleh buat macam tadi, kita dah pergi dah haji hak wajib, adik-adik kita belum pergi lagi, kita dia pergi. Kita boleh pahala sedekah jariah dan kita boleh pahala haji wajib, bukan pahala haji sunat. Kalau kita pergi sendiri, tak ada pahala sedekah jariah dan kita hanya boleh pahala haji sunat saja. Mana beza hak wajib hak sunat? 70 kali ganda lebih. Terlepas dah bicara kan, kelebihan hak fardu daripada sunat 70 kali ganda lebih. Apa ni? Ngelimpal le orang. Kita sebut kata wikadik patutnya okey dah tu. No. Atau wikadik pun wikanok. Wikadik macam orang lain. Wikanok. Dah kita pergi Mekah dah. Anak kita nampaknya kehidupan di sekelamin itu nampak alah kodoh-kodoh hidup nak pergi Mekah tua-tua baru boleh pergi bang kali. Kita suruh pergi Mekah, kita beri duit kita. Kita beri duit kita suruh pergi Mekah. Kalau anak ni tak sayang sikit tau. Kalau anak tak sayang sikit lah. Kalau adik-beradik ikut sayang, orang lain lagi lah sayang. Apa tu? Kita rehat di rumah, boleh pahala sedekah jariah, boleh pahala haji wajib. Itu cerita bab kelebihan antara semayang, puasa, zakat, haji. Boleh dimasuk kepada hak tajuk sebenarnya adalah sembahyang sunat. Wa salatun nafli qismani. Sembahyang sunat ada dua bahagian. Satu bahagian sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjemaah, ada satu bahagian sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah. Jadi bagi dua bahagian. Kita hak biasanya muakkad, ghairu muakkad, itu hak sembahyang rawatib kita. Sembahyang rawatib ada muakkad, ada ghairu muakkad. Atau sembahyang rawatib ni hak lebih besar, lebih umum ni. Sembahyang sunat ada yang tidak dituntut berjemaah, yang tidak disunatkan berjemaah, ada sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah. Sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah, sembahyang 2 hari raya, sembahyang 2 gerhana, sembahyang minta hujan, sembahyang tarawih, sembahyang witir di bulan Ramadan. Ini saja 5 sembahyang. Ini kita sebut 2 hari raya tu 2, tapi saya sebut 2 hari raya, 2 gerhana, sembahyang minta hujan, sembahyang tarawih, sembahyang witir bulan Ramadan, sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah. Yang lain termasuk sembahyang tasbih tidak disunatkan berjemaah, termasuk sembahyang sunat hajah tidak disunatkan berjemaah. Tapi kalau kita buat berjemaah juga, macam mana sembahyang tasbih? Kalau kita buat berjemaah juga, macam mana sembahyang hajah? Khilaf ulama, ada kata boleh pahala berjemaah, ada kata boleh pahala rabti, sebab memang tidak disunatkan berjemaah. Sembahyang tasbih tidak disunatkan berjemaah. Kita buat berjemaah, boleh tak pahala berjemaah? Pahala sembahyang tetap boleh, pahala jemaah boleh tidak? Sebab tidak disunatkan. Sembahyang sunat hajah kita sembahyang berjemaah, boleh pahala sembahyang sunat hajah boleh, pahala berjemaah boleh ke tak? Khilaf ulama di situnya bro. Sebab apa? Sebab tidak disunatkan berjemaah. Tapi orang kita kebiasaannya kalau sembahyang tasbih akan buat berjemaah, kalau sembahyang hajah akan buat berjemaah. Pakai pandangan yang kata boleh pahala berjemaah walaupun sembahyang tersebut tidak disunatkan berjemaah sekalipun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.